Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para hadirin semua, selamat petang. Okey, kita bersama lagi dengan Gerakan Wanita Sejahtera live bersama Dr. Anda. Talk kita pada hari ini adalah anjuran Musmedik, Muslimat Medical Team Dewan Muslimat PAS Malaysia dan Gerakan Wanita Sejahtera GWS. Sebelum tu, saya nak ajak para hadirin untuk like, follow dan share FB Gerakan Wanita Sejahtera. Tajuk kita pada hari ini, Masya Allah sangat menarik, memberi sokongan emosi kepada yang memerlukan. Okey. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dr. Umi dah sedia, Dr. Umi? InsyaAllah ini. Okey, sebelum kita bermula, izinkan saya menceritakan sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Nama beliau Dr. Umi Azlin bin Silim, merupakan pakar psikiatri ataupun dipanggil consultation liaison psychiatrist di Hospital Serdang. Juga merupakan seorang sessional consultant psychiatrist di Andorra Women and Children Hospital Seri Kembangan. Merupakan graduan ijazah perubatan MD dan Master of Medicine dalam bidang psikiatri dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah menamatkan kepakaran dalam Consultation Liaison, Psychiatry and Women's Mental Health di St. Vincent's Mental Health dan Austin Perinatal Mental Health dengan kolaborasi bersama University of Melbourne, Australia. Dr. Umi sangat berdedikasi dan komited dalam membangunkan khidmat kesihatan mental untuk wanita Malaysia. Beliau juga merupakan pengerusi National Committee for Optimal Health Program dan National Task Force for Psychotherapy Service Development. Masya Allah. Doktor, tanpa kita melengahkan masa, soalan pertama saya, Doktor. Apakah yang dimaksudkan dengan sokongan emosi? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar FB Live pada malam ni. Terima kasih Aimi dan Gerakan Wanita Sejahtera yang menjemput saya untuk berkongsi satu tajuk yang bagi saya sangat penting, iaitu memberi sokongan emosi kepada mereka yang memerlukan. Jadi soalan Aimi tadi, apa yang dimaksudkan dengan sokongan emosi Aimi? Kan? Ya. Okey. Jadi seperti yang kita tahu, kita ni sebagai manusia, kita memang hidup bermasyarakat kan. Kita adalah makhluk yang hidup dalam konteks kita bersosial dengan orang lain. Perhubungan sesama manusia itu sangat penting. Okey, mungkin saya boleh mulakan dengan menunjukkan slide saya. Betul ya? Betul. Ya? Okay. Alright. Jadi dalam konteks ini, jika kita berada bersama dengan orang lain, emosi ni macam satu perkara yang sentiasa bersama kita kan dalam satu hari. Katalah dari pagi tadi Aimi ataupun pendengar semua, kalau kita fikir, banyak tak emosi yang kita dah lalui? Banyak kan, bukan satu emosi saja. Mungkin ada kelang kabut pada waktu pagi, suspense sikit ke waktu bekerja, ada waktu gembira, ada waktu bangga kan. Ada waktu kita boleh menguruskan emosi kita sendiri, tetapi ada waktu kita perlu mendapatkan sokongan orang lain. Dan ada waktu kita perlu memberikan sokongan kepada orang lain. Itulah sebenarnya kalau kita fikir kan, kalau kita ingat, kita ada kawan-kawan yang bila kita bercakap, bila kita ada masalah bercakap, rasa lega. Masalah kita sama je, tak pun macam selesai pun, tapi dengan bercakap tu macam lega, fikiran kita macam teratur sikit ya. Kita rasa macam apa orang kata clear sikit fikiran kita. Itu yang dimaksudkan sokongan emosi yang kita dapat dari orang tersebut. Dan ada waktu orang berjumpa dengan kita,
kita pun boleh membantu bila dia kata, oh terima kasih lah kan, lepas cakap ni rasa lega. Sebenarnya kita telah memberi sokongan emosi kepada dia. Jadi sokongan ni ada banyak bentuk ya Aimi. Ada sokongan praktikal dan ada sokongan emosi. Sokongan praktikal tu macam bantuan, tumpang kereta ke, jagakan anak ke, dan sokongan emosi pula adalah bukan praktikal tetapi sokongan yang dapat melegakan emosi seseorang. Okey, so malam ni kita santai-santai lah ya. Saya nak berinteraksi dengan sesiapa yang ada di sana. Tapi lah bila FB Live ni saya tak nampak lah semua orang kan. Tapi boleh kita mulakan dengan satu aktiviti Kak Amy? Boleh doktor. Boleh ya? Alright, okey. Okey, kita nak mulakan satu interaksi melalui Mentimeter. Okey, kepada semua sahabat-sahabat di luar, kalau yang lihat dengan laptop boleh gunakan handphone untuk mengimbas QR code, dan bagi yang mungkin menggunakan handphone boleh boleh klik kepada link yang akan dikongsi oleh urus setia di laman komen ya. So apa kata kita cuba jawab dulu satu soalan di dalam yang kita dapat ya. Saya pun nak cuba juga. Boleh keluar ke tidak? Okay, kita cuba. Okay. Okay. Apabila seseorang mengalami tekanan emosi dan mengeluahkannya kepada anda, apa perkara pertama yang anda perlu lakukan? Ada satu soalan je, mungkin sahabat-sahabat di sana semua boleh cuba jawab dan submit respon yang akan kita lihat bersama sebentar lagi ya. Kita lihat keputusannya. Keputusan live ya doktor? Ini keputusan live. Okay. So ada yang dah mula menjawab. Mungkin ada yang menjawab memberi nasihat ya. Cuba memberikan pilihan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi, mencadangkan beliau berjumpa dengan kaunselor atau pakar, menjelaskan baik buruk ya dalam situasi yang dialami. Semua di atas, dan ada juga yang jawab tak ada satu pun yang di atas. Okey, kita lihat jawapan mungkin masih berterusan. Kita beri masa sikit ya, mungkin nanti sebab saya pun tak tahu ada berapa ramai, mungkin nanti Aimi boleh beri signal kepada saya bila kita mungkin boleh bergerak kepada slide seterusnya. Saya boleh bagi jawapan sebentar lagi. Masih ada yang menjawab. Okey, silakan. Mungkin tengah fikir mana satu ya yang jawapan yang terbaik bila seseorang mengalami tekanan emosi, apa perkara pertama yang kita perlu lakukan? Dia nampak mudah kan, tapi bila jawab, apa jawapannya? Betul tak ya? Macam tu. Masih ada yang nak menjawab ke? Okey lah kan. Jadi macam lebih kurang semua orang macam ada jawapan bagi setiap satu. Memberi nasihat, beri penyelesaian, mencadangkan jumpa kaunselor, menjelaskan apa yang baik buruk, dan semualah di atas tu. Tapi ada juga yang jawab tidak satu pun di atas. Apa agaknya jawapannya ya? So saya beri jawapannya. Kalau kita lihat di situ apa perkara pertama ya yang kita perlu lakukan, jawapannya sebenarnya tidak ada satu pun di atas. Sebenarnya bukan memberi nasihat yang terbaik yang perkara pertama yang perlu kita lakukan, bukan memberi pilihan penyelesaian, bukan mencadangkan beliau jumpa kaunselor, bukan menjelaskan apa yang baik buruk, bukan semua itu. Itu bukanlah perkara pertama yang perlu kita lakukan apabila seorang mengalami tekanan emosi. Macam mana tu Amy? Tiada satu pun di atas. Tiada satu pun di atas. Okay, kita balik kepada slide kita ya. Okay. Jadi apa perasaan Amy bila tengok jawapan tu?
Saya Setiap pula tanya orang model. setiap orang ada cara tersendiri Mm-mm. yang dia rasa Tapi itu adalah sokongan. ya, so tapi maknanya susahkan sebab sebenarnya keyword dia adalah perkara pertama. Jadi sebenarnya perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah akan ada jawapannya ya sebentar lagi. Oh, tak ada Suspense jawapan. sikit. Okay. Saya akan bagi jawapan selepas latihan ni. Okey. Kita mulakan dulu dengan latihan ni sebab saya nak semua yang ada di sini mengalami dulu, barulah akan tahu jawapannya. Oh, ini rupanya jawapannya. Sebab apa jawapannya kalau bukan semua tu tadi, apa yang kita nak buat bila orang luahkan emosi. So saya akan bagi latihan satu lagi, dan latihan ni pun kita berinteraksi sekali lagi melalui Mentimeter. Seperti biasa, kita boleh juga kita boleh guna QR code ataupun link yang akan dikongsi oleh urus setia ya. Saya cuba juga tengok. Okey. Baik. Di dalam semua dah boleh ya, boleh tengok link ya. Okey. Jadi nanti saya akan beri satu senario di mana saya nak semua orang yang ada di sini membayangkan kita sedang meluahkan perasaan kepada seseorang. Kita. Okay. Kita ni yang sedang meluahkan perasaan. Saya nak bayangkan macam tu ya, kita yang sedang luahkan perasaan. Lepas tu saya akan beri 4 cara orang yang dengar luahan perasaan kita tu memberi respon atau tindak balas kepada kita. Okey? Bila kita dengar respon macam tu, kalau respon tu menyebabkan kita rasa lega, letaklah. Kalau lega sangat letak 10. Kalau lega sikit naiklah berapa-berapa kan, lega sikit 5 ke 6 ke, lebih dari 5 tu kira lega lah. Tapi kalau rasa tak okey pun respon macam tu, lagi bengang ke, bagi kosong, jangan bagi tinggi-tinggi. Okey, kalau kita try buat macam tu, kita jangan ikut negatif 1, negatif 10 ni sebab skala ni adalah 0 hingga 10, sangat tidak okey dan sangat okey. Baik saya akan bagi senario yang mana seolah-olah kita ni luahkan perasaan kepada orang orang yang mendengar ya. Okay, ni cerita ni lah, kita balik dari rumah. Kita ni macam dah penat hari tu, lepas tu jam pula dengan sangat teruk. Jadi tempat-tempat yang tak jam tu kena imagine lah ya, ni macam duduk kat KL kan, jam. Ada smart tunnel ni. Okay. So kita pun cakap lah pada kawan-kawan kita atau pasangan kita atau siapalah yang roommate kita tu, kita bagi tahu dia, teruknya trafik jam hari ni. Dah lah hujan, lepas tu kalau hujan kan smart tunnel tutup, lepas tu ada kereta rosak pula. Lepas tu nak dijadikan cerita, aircon kereta pun rosak. Dah lah hujan tak boleh buka tingkap. Memang macam terbakar betul. Dah lah 1 hari klinik sampai petang. Memang letih ni, kepala pun berat semacam aja ni. Rasa tak ada mood langsung sekarang ni. Okay, katalah kita meluahkan perasaan macam tu ya. Okay. Sekarang ni, orang yang mendengar tu memberi tindak balas ni ya. Jadi kita nak mula jawab sebentar lagi. Tindak balas dia, tak sudah-sudah merungut benda yang sama. Setiap hari nak bising pasal trafik jam. Rasa dah lebih 1000 kali ada. Saya ni bukannya menteri pengangkutan tau. Saya pun teruk juga duduk dalam jam, tapi tak apa nak kecoh. Setakat jam sikit dah terus tak ada mood. Mana boleh? Okey. Siapa yang rasa okey dengan respon ni boleh bagi 5 ke atas. Siapa rasa tak okey boleh bagi 0 dan seterusnya lah ya. Okey. Tindak balas kedua, orang tu jawab macam ni. Okey. Kalau macam tu malam ni tak payah buat apa-apa lah. Saya order pizza je lah. Okey, apa yang kita rasa dengan tindak balas yang kedua ni? Okey, baik. Untuk tindak balas yang ketiga, dia kata, sabar. Banyak-banyaklah bersabar. Banyak benda boleh dibuat dalam jam tu. Cuba dengar ceramah motivasi ke, ceramah agama ke, banyak manfaatnya, barulah tak terasa duduk dalam jam tu. Okey, rasa macam mana dengan tindak balas ketiga? Dan tindak balas keempat, ya Allah, kalau dah hujan, smart tunnel tutup, ada kereta rosak, memang extraordinary lah jadinya jam hari ni. Lepas tu badan penat, tambah dengan jam macam tu, mesti rasa teruk kan, aircon rosak lagi. Memang patutlah saya nampak awak tak ceria macam biasa bila balik rumah. Okey Jadi kita boleh cuba jawab. Untuk tindak balas pertama tadi,
rasa okey ke tidak, ya, untuk tindak balas kedua rasa okey ke tidak, ketiga rasa okey ke tidak, dan seterusnya yang keempat. Okey, ya. Lihat jawapan. Okey. Okey, kalau kita lihat jawapan di sini, ya, macam kita akan nampak yang pertama tadi memang kita rasa tak best, betul tak? Kan yang pertama tadi macam cakap, oh kenapa? Nanti kita akan tengok, ya. Kalau kita tengok yang kedua, yang dapat pizza tu, seronok sikit lah, ya. Tapi tak best sangat pun. Dapat 6.5 je. Mungkin dia tak suka pizza ke, tak tahulah kan. Okay. Yang ketiga, memberi nasihat tadi kan. Bagus kan dia beri nasihat kan. Sabarlah, dengar ceramah. Tapi kenapa ramai orang rasa tak best pun dengan respon tersebut? Kan, dengan tindak balas macam tu, tak rasa macam best pun. 4.5 je. Tapi tindak balas yang terakhir tu adalah yang tertinggi kalau kita lihat. Nanti kita akan lihat mengapa jadi begitu, dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, saya memang banyak bagi training ni dan kebanyakan masa jawapan dia lebih kurang sama. Ya, memang kalau selalu saya bagi training saya tak guna Mentimeter, orang memang bagi negatif lah. Yang pertama tu memang negatif 10 kan, dan yang negatif terus. Memang tak best langsung jawapan dia, dan kebanyakan orang akan suka dengan jawapan yang keempat. Bila mereka luahkan emosi, mereka ingin mendengar ayat-ayat macam ni. Jadi apa sebenarnya rahsia di sebalik jawapan yang keempat? Mari kita lihat kembali, ya. Okay. Ya. Kita rasa perbezaan, ya, dengan tindak balas tersebut. Okay. Kalau kita lihat tindak balas yang pertama tadi, ini tindak balas ni macam mana? Dia sebenarnya macam kita panggil dalam bahasa Inggeris emotionally disapproving, iaitu kita macam menafikan emosi dia. Kita kata, tak sudah merungut, tak ada mood, mana boleh, kan kita kata. Maksudnya kita seolah berkata, awak tak patut rasa macam tu. Jam macam mana pun awak kena good mood juga. Seolah-olah kita kata pada orang tu macam tu lah, Amy, ya. Awak macam mana pun awak kena ceria, kena happy. Tak boleh tak ada mood. Kita menafikan emosi dia, ya. Jadi kesannya lagi stres kita. Lain kali malas kan nak cakap dengan orang yang memberi respon begini, ya. Jadi ini memang clear lah, ramai orang tak suka, dan harap-harap kita pun tidak tergolong dalam orang-orang yang bercakap begini apabila ada orang yang meluahkan emosi kepada kita. Okey. Yang kedua ni memanglah kita rasa best kan. Tiba-tiba balik penat-penat, tak payah masak, makan pizza ke, atau sekarang ni bukan pizza je. Dulu ialah pizza je yang senang nak order kan, sekarang semua ada, ya. Tapi yang ini, kalau kita buat macam ni sepanjang masa, jadi tak okey lah. Kita bayangkan dia kalau anak kita, ibu saya tak nak pergi sekolah lah, sakit perut. Oh okey, tak nak pergi sekolah tak apa, duduklah kat rumah. Oh saya tak nak tidur cepat lah malam ni, saya nak tidur lambat. Kita bagi je semua kan, tidur cepat tak best lah. Kita bagi je. Dia untuk jangka masa panjang dia tak akan okey. Dia terlampau mengikut emosi dan menjadi emotionally permissive, ya. Jadi bukanlah nak kata tak boleh order pizza ni, tapi sekali-sekala boleh lah. Bukan, ini tidak boleh menjadi strategi kita. Setiap kali orang meluahkan emosi, kita macam cari nak gembirakan dia dengan apa-apa yang ada, ya. Jadi dia tidak membantu untuk jangka masa panjang. Okey, yang ketiga ni, memberi nasihat ni. Selalunya orang yang memberi nasihat ni buat dengan niat yang baik kan. Tetapi kenapa dia jadi rasa tak okey? Kerana terlalu cepat memberi nasihat, menyelesaikan masalah, ya. Jadi bukan nak kata memberi nasihat dan menyelesaikan masalah itu tidak betul, ya. Apabila orang luahkan emosi, ini perkara yang kita boleh buat. Tetapi bukan perkara pertama dan bukan perkara yang terlalu cepat ingin kita lakukan. Kerana apabila kita buat begitu, setengah orang rasa macam tak cukup didengari dan difahami.
dan rasa macam masalah mereka diperkecilkan kan, macam senang-senang dia, macam memang dia kata aku memang tengah duduk tu sambil dengar radio Ikim kot kan, sambil dalam jam tu, tapi dia tak rasa tak selesa nak share kan. Tapi kita rasa macam seolah-olah macam tak kita tahu semua ni, kita tahu perlu bersabar, kita tahu kita memang dengar pun benda-benda ni, tapi kita bukan itu yang kita nak dengar, bukan itu yang orang nak dengar apabila mereka meluahkan perasaan. Ini dinamakan mengenepikan emosi. Kita tak cakap langsung pun tentang emosi dia. Di dalam bahasa Inggeris dipanggil emotionally dismissive. Ini sebenarnya orang yang memberi respon begini bukan dia berniat jahat pun, dia berniat baik ya, tetapi inilah yang kita nak perlu belajar. InsyaAllah kita bukan dalam golongan yang pertama, harapnya golongan kedua tu sekali-sekala tak mengapa, tapi golongan ketiga ni mungkin tanpa disedari, takut kita melakukannya tanpa kita menyedari ya, dan menyebabkan seseorang tu berkecil hati dan tak rasa dia didengari, emosi dia tidak cukup didengari. Ini mungkin ini simple senario. Mungkin tak ada banyak kesannya, tapi bayangkan jika orang tu baru nak bercerita sesuatu yang besar, dia terus terbantut ya, kerana terus mendapat nasihat yang peramatang lah, yang belum tiba masanya, dia tak habis lagi meluahkan apa emosi sebenarnya. Okay Ami. So yang keempat ni yang ramai orang bagi markah tinggi kan. Ini sebenarnya inilah respon yang mengiktiraf emosi, yang emotionally validating ya, kita kata istilah dia. Sebab kita cakap ya, kita kata mesti awak rasa teruk kan, memang saya nampak awak tak ceria. Jadi kita buat refleksi, kita macam sebenarnya macam ulang je apa dia cakap kan, dan kita namakan emosi dia, kerana dengan inilah baru seseorang tu rasa aku cakap ni kau betul-betul dengar aku kan, memang rasa difahami. Dan inilah yang menyebabkan seseorang tu rasa lega. Jadi lepas dia dah nampak lega, lega, dah cakap dengan kita, muka dia berubah, barulah tiba masa untuk kita nak cakap jadi lain kali kau nak buat macam mana, tolong dia selesaikan masalah dia, ataupun nak bagi nasihat ke apa ke, boleh selepas tindakan yang pertama ni Aimi ya. Okay. Jadi sekarang semua orang dah jelas lah, apabila seseorang mengalami tekanan emosi dan meluahkannya kepada anda, perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah mendengar dengan empati. Okay Ami. Okay, mendengar dengan empati, Doktor, saya rasa macam biasa orang cakap empati. Apa yang dimaksudkan dengan empati, Doktor? Okay, itu satu soalan yang sangat bagus Aimi, kerana kita senang kan cakap mendengar dengan empati, tapi cuba kita fikir macam mana ya kita nak tahu ini mendengar dengan empati ke tak, orang ni mendengar dengan empati ke tidak kan. Kan memang dia empati ni satu perkataan yang besar sebenarnya Aimi, satu konsep yang sangat besar yang kita perlu nak fahami ya, yang kalau kita lihat tindak balas keempat tu adalah tindak balas mendengar dengan empati. Yang lain tu mungkin belum dapat full mark lah lagi kan kalau untuk mendengar dengan empati ni. Mari kita lihat apa sebenarnya ciri-ciri mendengar dengan empati ni. Okay. Alright. Kita memang kalau boleh kita nak jadi orang yang empati kan, sebab empati ni memang satu sifat yang sangat mulia. Empati ni lah yang menjadikan kita ni orang yang dapat berbicara dengan berhemah yang bila kita mendengar, lepas tu kita beri nasihat yang betul-betul masuk ke dalam hati apabila kita telah dapat mendengar dengan empati. Okey, saya ni semua orang kata aku nak empati, tapi kita ni kadang-kadang tak tahu apa nak cakap kan. Ada banyak saat-saat bila orang luahkan perasaan pada kita, kita kata alamak apa aku nak cakap nak bagi nasihat tak boleh pula. Tak boleh bagi nasihat cepat sangat. Apa sekarang yang kita nak cakap? Sebab selalunya memang memberi nasihat tu adalah satu yang paling mudah dan satu yang kita rasa macam kita ni nak sangat tolong orang kan. Kita ada, kalau dalam bahasa psikologi dipanggil writing reflex. Reflect macam satu reflect yang kita nak membetulkan, nak tolong orang, nak selesaikan masalah. Tapi sekarang ni kita kata itu bukan yang pertama. Jadi kita perlu mendengar dengan empati. Jadi apa yang kita nak cakap ya? Jadi itu yang kita nak lihat pada malam ni. Jadi empati ni memang dia satu orang kata satu nilai ataupun sikap ke ataupun satu perbuatan yang tidak kelihatan lah, tapi empati ni perlu dirasakan, perlu dinyatakan
dia tidak boleh disimpan je. Mungkin saya empathy, tapi macam mana orang tu nak tahu saya empathy kalau saya tak nyatakan? Betul tak Aimi? Macam mana dia nak tahu Aimi tengok tu, macam mana Aimi ni empathy ke tidak? Perlu dinyatakan ya. Dan cara menyatakan empathy adalah dengan mengiktiraf dan menerima emosi tu. Jadi, mengiktiraf emosi ni adalah menyedari dan menerima apa yang dialami oleh seseorang sebagai satu yang wajar. Maksudnya, kita acknowledge apa pun yang dia alami, yang dia rasa tu adalah valid, adalah apa pun yang dia rasa tu okey. Jadi apabila kita mengiktiraf emosi, kita tak semestinya pun bersetuju dengan situasi tu, tapi kita boleh bersetuju dengan emosi dia ya. Jadi tidak mengiktiraf emosi ni maknanya kita macam yang tadilah tak menolak emosi, macam kita cakap tak patutlah rasa macam tu. Tetapi mengiktiraf emosi, kita menerima emosi tidak kira sama ada kita setuju atau tidak dengan situasi. Macam contoh ya, katalah ya anak kita katalah tak buat homework. Katalah orang yang ada anak ya kat sini mungkin ada yang single, tapi kita bayangkanlah anak adik kita tak buat homework. Lepas tu dia balik, dia kena marah dengan cikgu. Okay, dia pun sedih lah kalau kena marah dengan cikgu kan. Okay, kita tidak bersetuju dengan dia tidak buat homework ya, tetapi kita boleh bersetuju yang dia sedih sebab kena marah dengan guru dia. Betul tak? Betul kan? Logik lah kan? Kita pun kalau tiba-tiba assignment tak siap, kita pun bos kata, kenapa tak siap ni, dah deadline, kita pun sedih juga kan? Jadi itu yang kita maksudkan. Kita tak bersetuju dengan dia tak buat homework tadi, tetapi kita boleh bersetuju dengan emosi. Jadi kita boleh cakap, patutlah sedih. Rupanya cikgu marah sebab adik tak buat homework. Okey kan? Itu cara kita mengiktiraf emosi. Bersetuju tidak bersetuju, selepas itu baru kita tackle. Kita perlu mengiktiraf emosi dia dulu dengan penuh empathy. Bila kita buat macam tu, barulah anak tu selalu nak sembang dengan kita. Kalau kita cepat-cepat sangat nasihat, lama-lama nanti dia pun stop nak cakap dengan kita, dia dah tak nak dah cakap dengan kita lagi ya. Itu yang kita tak mau berlaku lah. Okay. So setiap emosi tu adalah valid, adalah boleh difahami, adalah wajar, adalah memang kita akan rasa macam tu ya dalam situasi. Dia macam universal. Semua orang kena marah memang rasa sedih kan. Contohnya anak kita kena marah memang rasa sedih. Tak kisahlah apa sebab dia kena marah tu. Itu kita boleh tackle kemudian pula ya. Tetapi emosi ni dia akan sembuh ya, menjadi terapi apabila dia didengari dan diiktiraf. Itulah sebenarnya rahsia di sebalik mengapa bila orang luahkan emosi, kita nak mendengar dengan empathy. Okey, ini adalah 6 peringkat menyatakan empathy. Kalau kita lihat, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, kita nak berada di sisi dia dengan sepenuh hati. Kedua, membuat refleksi yang tepat. Ketiga, namakan emosi. Keempat, yang ini kita nak menyatakan kita memahami berdasarkan kefahaman kita kepada latar belakang seseorang tu. Dan kelima, menormalkan. Keenam, mendalami emosi kerana anda pernah mengalaminya. Baik, saya akan terangkan satu persatu. Okey. Katalah orang tu luahkan perasaan kepada kita. Betul-betul dia dalam keadaan emosi yang sangat intens ya, emosi yang sangat berat ya. Kadang-kadang kita daripada kita memberi nasihat atau cepat memberi penyelesaian, dan kadang-kadang kita tak ada kata-kata pun nak cakap. Kita rasa, ya Allah, Tuanku, aku tak tahu apa nak kata ni ya. Pada waktu ini sebenarnya memang tidak berkata-kata adalah yang terbaik. Maksudnya kita hanya berada di sisi dia dengan sepenuh hati dan perasaan. Dalam bahasa istilah psikologi adalah sitting with the emotions. Duduk dengan emosi tersebut. Dia bukan mudah ya, sebab kalau orang tu tengah menangis, kita nak duduk dengan dia, kadang-kadang kita rasa macam ramai orang kalau dia tidak terlatih, dia tidak boleh duduk dalam situasi begitu, dia akan cepat-cepat sabarlah ataupun tak apalah, macam cari jalan nak gembirakan dia balik ke, ataupun cepat-cepat nak bagi penyelesaian ya. Tetapi kadang-kadang emosi yang memang tengah kita hanya perlu duduk sahaja bersama dia dengan sepenuh hati dan perasaan kita. Orang sebenarnya dapat merasakan dia macam ada ikatan hati. Dr. Umi. Okey. Tunggu sebentar ya para hadirin semua.
sementara menunggu Dr. Umi kembali live, saya teringat pengisian usrah saya bersama dengan Ustazah Sofia yang dia menceritakan apabila Dr. Umi dah masuk ke? Dia menceritakan kisah Rasulullah dengan seorang pemuda yang meminta Rasulullah untuk berzina. Kan? Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku berzina? Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah tak cakap, kena ingat Tuhan, ataupun zina itu dosa besar, ataupun awak akan masuk neraka apabila awak berzina. Perkara pertama yang Rasulullah buat adalah Rasulullah mengiktiraf emosi tu. Tapi bijaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah handle? Rasulullah kata, suka tak kamu kalau ibu kamu berzina, adik kamu berzina, makcik kamu berzina? Rasulullah iktiraf keinginan pemuda tu, tapi tidak terus judge atau hukum pemuda tu. Alhamdulillah Dr. Umi telah kembali. Ya, saya tak tahu apa yang terjadi. Saya takut saya yang jadi pengisi nanti. Okey Dr. Umi, silakan. Sampai di mana tadi, Aimi? Di yang 6 level. 6 level empati. Yang pertama, be sitting boleh nampak slide saya? Boleh nampak? Tak saya kena share. Saya kena share sekali lagi. Okay, share. Jadi ada 6 level emosi tadi ya. Saya dah ceritakan mengenai sitting with. Aimi, are you there? Teruskan Doktor. Okey, teruskan ya. Okey. Tadi kita boleh dengar ke waktu saya cakap sitting with? Sampai sitting with, lepas tu terus Doktor hilang daripada line. Okey. So apa yang saya ingin nyatakan, kita memang akan boleh tahu apabila seseorang tu bersama dengan kita atau tidak ya. Aimi rasa Aimi perlu sekali-sekali cakap ya sebab saya pun tak nampak semua orang kan. Okey. Jadi kalau katalah kita bersama dengan orang, kita boleh tahu kan orang tu dengar dengan kita ataupun berada bersama dengan kita. Saya pun fenomena ni saya pun tak dapat nak jelaskan ya sebab dia macam ada satu hubungan antara hati tu. Kita macam boleh tahu kan bila kita cakap dengan anak kita, alah ibu tak dengar pun. Kadang-kadang kan kita terdistracted ya. Orang memang boleh tahu kita berada atau tidak. Sebab tu walaupun kita tidak berkata-kata, sitting with ni sebenarnya adalah satu state of mind ataupun keadaan mental, ya, keadaan spiritual kita yang berada bersama dengan orang tu pada saat dia suka dan penuh emosi tadi. Okey, tetapi sudah tentu takkanlah kita nak tak cakap apa-apa je kan. Macam kita cakap tadi, kita perlu juga, kita perlu menyatakan ya, untuk menyatakan empati dia perlu juga dengan kata-kata. Jadi yang kedua ni, kalau kita pun alamak apa aku nak cakap ni kan. Yang kedua ni paling mudah sebenarnya. Kita hanya membuat refleksi yang tepat ya Aimi. Iaitu kita boleh ulang je apa yang orang tu cakap. Ulang saja. Ya ulang je ataupun ulang je sebiji-sebiji, repeat atau rephrase atau paraphrase. Kita tukar-tukar sikit lah. Kita cakap so apa yang saya dengar tadi, apa yang ibu dengar tadi, adik kena marah dengan cikgu sebab tak buat homework, patutlah adik rasa sedih kan. Macam kita cakap, kita ulang je apa yang dia ceritakan. Ini memberi masa untuk kita berfikir apa nak cakap seterusnya dan juga mengelakkan kita dari memberi nasihat yang terlalu cepat. Kita boleh ulang sahaja, kita boleh tukar-tukar. Itu sebab kalau kita tidak dengar, kita tak boleh buat perkara ni ya. Kalau kita tidak mendengar apa yang orang tu cakap, tak mungkin kita boleh membuat refleksi yang tepat. Dan sebab itulah selalu ya dalam hubungan sosial ni, kalau kita lihat bahasa ni sangat penting kan. Nama-nama, nak bercakap. Sebab itulah saya selalu fikir memanglah Allah tu berkata kan, apa yang bila malaikat bertanya kenapa dia nak menjadikan manusia ni sebagai khalifah, kerana kita telah diajar nama-nama. Dan sebab itulah nama tu sangat penting. Kan menamakan emosi. Emosi tu ada nama walaupun dia tidak boleh dilihat. Bila dinamakan tu,
dia akan melegakan. Macam kita nampak, oh mesti adik sedih kan, mesti adik malu kena berdiri kat atas kerusi. Kita namakan, jadi dia rasa ibu faham betul apa yang saya rasa. Itulah, walaupun dia tidak menyatakan, tetapi apabila dinamakan, seseorang tu akan rasa mendapat pengiktirafan kepada emosi tu. Dia rasa penuh, dia rasa mendapat empati yang ingin kita nyatakan, ya. Jadi yang kedua tadi kita ulang, yang ketiga kita cuba membayangkan emosi apa yang dia sedang lalui dan kita namakan. Katalah kita tersilap, ya, kita macam mesti adik malu kan kena berdiri. Adik tak malu pun kena berdiri, tapi adik cuma rasa marah je kat cikgu tak patut buat macam tu. Tak apa, walaupun dia kata macam tu, oh adik rasa marah. So bila kita kata kedua, kita namakan yang kedua tu, itu tetap pengiktirafan kepada emosi yang dia lalui, ya. Jadi kita boleh namakan, kita boleh guess, dan dalam masa yang sama bila kita sentiasa namakan ni, sebenarnya dia mendidik juga. Kalau kepada anak-anak contohnya, dia mendidik emosi kan, macam dia mula tahu, oh emosi ni ada nama, rasa macam ni sebenarnya sedih, rasa macam ni marah kan. Jadi bukan setakat kita nak ajar, kita nak didik anak-anak ni macam oh ni mata, ni hidung kan. Kita nak juga didik emosi tu apa, ada nama. Jadi kalau dengan orang lain pun, orang dewasa pun kita boleh gunakan menamakan emosi. Sebab menamakan emosi ni memang satu teknik yang sangat apa orang kata kuat, ya, kesan dia kepada emotional validation ataupun memberi sokongan emosi tadi. Okey. Yang seterusnya, ni lebih tinggi level dia, ini memahami berdasarkan latar belakang seseorang. Maknanya kita dah tahu dia macam mana dan kita terus memberi pengiktirafan. Contohnya kita tahu, saya kan balik rumah stres sangat sebab rumah bersepah. Dia kata macam tu lah contohnya. Mesti awak stres kan sebab saya tahu awak seorang yang pengemas. Saya tahu awak ni memang rumah bersih, tip-top. Kalau rumah tengok balik rumah berserak, mesti rasa stres. Jadi kita dah tahu dia, kita gunakan tu untuk memahami dia, menyatakan empati kita sebab kita memahami personality dia dan dia orang macam mana. Ini level lebih tinggi lah, sebab maknanya kita dah kenal dia lebih mendalam kan. Kita hanya boleh buat pada orang-orang yang kita kenal. Jadi kira level keempat lah doktor. Level lebih tinggi lah, keempat. Tapi sebenarnya bukanlah macam tu, maknanya kita kadang-kadang perlu tukar-tukar guna kan. Ada waktu kita ulang balik, ada waktu kita namakan, dan ini yang level ni dia mungkin tak sesuai untuk kita gunakan pada semua orang kalau kita tak tahu orang tu sebelum ni, kita tak ada maklumat tentang diri dia. Okay. Seterusnya menormalkan ni macam kita nak kata macam kalau ibu pun macam tadi anak tadi kan, kalau ibu pun kena buat macam tu mesti ibu rasa sedih juga kan, ibu pun mesti rasa macam tu lah kita cakap kan. Katalah dia risau, kata saya suspend lah nak kena bagi talk ni contoh ya. Kita cakap alah simple je kot bagi talk tu, bukan apa nak suspend. Tapi dia cakap aku kalau nak bagi talk memang tak kira lah dah bagi 1,000,000 kali pun tetap ada rasa suspend. Kita menormalkan ya. Ini sebenarnya adalah salah satu cara memberi sokongan emosi. Kita boleh normalkan, tapi kita kena make sure lah Amy, tak bolehlah benda yang tak normal kita nak normalkan ya. Katalah orang tu cakap, aku kalau stres memang aku kena isap rokok ke. Ataupun aku memang makan banyak-banyak. Kita tak boleh lah, normal lah tu. Kalau stres makan banyak-banyak, kita tak nak menormalkan sesuatu yang tak normal. Itu kita kena bila pastikan. tak baik, kita tak boleh normalkan. Ya, betul. Alright. So lepas tu ni yang level yang seterusnya, ini kita hanya boleh gunakan jika kita pernah melaluinya. Contohnya ya, kalau katalah berlaku dalam satu keluarga, katalah kucing kita mati kan, lepas tu dia macam katalah anak kita semua menangis kan, kita pun sayang juga kucing tu. Kita boleh cakap ke anak kita, ibu faham sangat apa yang you all lalui kan, ibu pun rasa Allah sedihnya kan, macam tu kan. Kita boleh gunakan perkataan faham tu jika kita pernah melaluinya. Jika kita tidak pernah melaluinya, kita perlu berhati-hati menggunakan perkataan aku faham apa kau lalui. Kita sebenarnya tidak akan faham kecuali kita pernah melalui saat itu. Ya, katalah kita tidak pernah, macam katalah ada orang rumah dia terbakar kan, aku faham perasaan kau rumah terbakar. Jangan cakap macam tu, itu macam sangat minimizing ya. Orang tu cakap apa kau faham, rumah kau tak pernah terbakar kot kan.
Jadi kita kena berhati-hati, ini hanyalah radical genuineness ataupun mendalami bila kita pernah lalui menggunakan perkataan saya faham hanyalah jika kita pernah melaluinya sahaja. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat semua ni, yang kita berbalik kepada tadi, sebenarnya betul kan, tidak ada satu pun di atas yang pertama yang kita perlu buat. Sebenarnya yang pertama yang kita perlu buat adalah mendengar dengan penuh empati, sama ada kita berdiam diri dulu, sama ada kita membuat refleksi bersama-sama dengan dia, menamakan emosi dia, apa lagi tadi, menormalkan kan. Kita macam membayangkan dia punya personality dan sebagainya, dan barulah kita selepas tu nak buat semua ni semua boleh. Selepas kita rasa orang tu cukup merasakan dirinya telah didengari. Macam itulah Aimee. Sebenarnya saya boleh akhirkan saya punya pembentangan di sini dan boleh membuka kepada persoalan ya, untuk kepada hadirin semua, sebab saya rasa kalau saya proceed nanti saya akan ada 15 minit lagi kan, macam mana Aimee? Nak saya proceed ke ataupun nak buka kepada soalan dulu? Saya rasa boleh proceed lagi 15 minit. Lagi. Lepas tu kita ada Q&A dalam 30 minit. Okey, baik. Okey, saya boleh proceed seterusnya ya. So yang untuk seterusnya ni adalah saya nak minta semua sahabat-sahabat di sini boleh tulis dalam ruangan komen apa yang kita rasakan organ komunikasi kita. Kan? Saya bagi contoh lah. Boleh tulis. Para hadirin. Boleh tulis. Mungkin Aimee boleh bagi tahu saya, boleh bacakan apa yang para hadirin tulis kan. Apa sebenarnya organ untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita? Okey. Ada jawapan? Ratu Balkis Insyirah cakap telinga. Okey, telinga. Cik Puan Wan Jaslina jawab mulut. Mulut. Lagi? Apa itu organ komunikasi? Ada yang jawab mata, ada yang jawab wajah, ada yang jawab otak. Okey. Ada yang kata telinga, mata, tangan. Okey. Maksudnya sudah memikirkan apa verbal, non-verbal communication. Ada yang kata telinga, mulut, mata. Okey, silakan doktor. Okay. So Alhamdulillah kan semua orang mendapat gambaran yang organ, kalau kita, tapi kita automatik lah kalau organ komunikasi mesti mulut, telinga kan, tapi sebenarnya semua hadirin ni pun tahu bila itu secara automatik kita akan terfikir, tapi bila kita fikir mendalam semua orang pun akan tahu perlunya non-verbal communication dan organ-organ penting ni. Yang ni menarik kan kalau kita tengok Chinese symbol for listening. Tulisan Chinese ni dia memang ada mata, telinga, perlu beri fokus lah. Maksudnya otak kita, dan ada hati tu. Macam jantung kat sini ya. Nampak macam jantung. Ya, macam ada hati. Jadi memang betul untuk menjadi pendengar dan komunikasi, orang yang bagus berkomunikasi ni sebenarnya orang yang suka mendengar. Bukan orang yang bagus berkomunikasi setakat pandai bercakap sahaja kan. Dia perlu juga menjadi pendengar yang baik. Dia perlu mata dia, mulut, telinga, dan tangan, semua perlu kan, wajah tadi, dan perlu juga otak, dan juga jangan lupa perlu hati. Sebab dari hati datangnya empathy tu kan. Jadi sebenarnya banyak kan organ yang kita perlukan untuk berkomunikasi. Jadi untuk membuat semua ni kita perlukan semua tu kan, walaupun dia menggunakan banyak kata-kata, tetapi macam mana kita duduk sebelah orang tu, kita tengok kesesuaian. Sekarang COVID kita tak boleh pegang-pegang orang kan. Kalau memang sesuai kita boleh sentuh orang tu, ada waktu pelukan tu diperlukan sebagai salah satu cara memberi sokongan emosi, pegang tangan ya, tengok kesesuaian. Ada waktu tak sesuai, ada waktu sesuai. Semua tu sangat memainkan peranan yang penting, bukan sekadar kata-kata sahaja ya. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita kata alamak tadi kan dah 6 level tadi tu, cara paling mudah untuk kita berlatih ialah kita gunakan deria kita. Jadi kita boleh mulakan dengan perkataan ni sebenarnya Aimee ya. Perkataan macam, oh saya lihat awak risau sangat. Patutlah saya nampak awak tak ceria kan. Oh nampaknya memang awak ni tengah berserabut kan. Jadi kita cakap
Saya dapat rasa, saya dengar apa yang awak cakap tadi, keadaan memang teruk. Jadi kan guna deria kita. Kalau kadang-kadang kita boleh gunakan, saya fikir ataupun saya dapat bayangkan keadaan awak ni. Saya tak dapat bayangkan apa awak rasa. Kan? Tengok kita tidak guna saya faham kan, sebab itu yang kita buat. Kita kadang-kadang tak faham. Dia cerita tu hanya sedikit ya, kita tak faham seluruhnya. Jadi lebih baiklah kita gunakan saya dapat bayangkan, saya lihat, saya nampak, saya dengar. Ini adalah tips kita mengiktiraf emosi dan menyatakan empati. Okay? Jadi sebenarnya Aimi, emosi ni adalah normal. Dia normal ya, untuk kita rasa sedih, suka, duka, dia perlu diiktiraf. Tapi sudah tentulah ada waktu emosi tu dah jadi tak normal ya, tapi kebanyakan masa dalam keadaan biasa ni emosi kita adalah normal. Ada waktu emosi jadi tak normal tu dah jadi penyakit lah ya, macam kemurungan, anxiety disorder. Itu ada kriteria dia yang mana emosi tu menjadi tak normal. Tapi secara keseluruhannya kita ni memang makhluk yang mengalami banyak emosi. Emosi tu sebenarnya anugerah Tuhan dan ada waktunya ujian juga dari Tuhan kan kepada kita, bagaimana kita nak mengendalikannya. Tetapi kita perlu tahu emosi adalah normal. Selalunya yang mungkin jadi, semua emosi ni normal, semua emosi ni okey, valid, kita boleh iktiraf dia. Tetapi yang selalu jadi okey tak okey tu adalah tingkah laku atau reaksi kepada emosi. Contohnya ya, saya rasa marah lah contoh kerana ada orang curi barang saya, contohlah ya. Kita mestilah kena rasa marah kan. Mana ni, sebab marah tu dijadikan Tuhan sebagai cara kita melindungi hak-hak kita. Kalau kita tak ada rasa marah, orang buat apa-apa kepada kita, habislah kan. Orang ambil barang kita, orang ambil tanah kita ke kan. Kita perlu ada rasa marah. Tetapi yang tidak okey tu, bila rasa marah, tiba-tiba tingkah laku tu adalah menjerit-jerit. Siapa ambil barang saya? Ataupun cari barang baling-baling ke. Tingkah laku tu yang tidak okey. Rasa marah tu okey. Tetapi bagaimana kita nak mengendalikan? Mungkin tingkah laku tu tengah marah, tarik nafas dulu. Lepas tu macam clearkan fikiran. Lepas tu tanya dia elok. Ada sesiapa ke ternampak barang saya? Jadi perasaan emosi tu okey. Tapi tingkah laku tu bagaimana? Itu yang sebenarnya menentukan okey ataupun tak okey. Ya. Okey. Jadi sebenarnya apa yang kita belajar hari ni, dia ada penjelasan dia dari sudut anatomi ya. Kalau kita lihat otak kita ni, kan kalau kita boleh buat tangan kita, cuba kita buat tangan kita macam dalam gambar tadi, dalam gambar ni. Sebenarnya limbic brain ni yang di tengah-tengah ni adalah otak emosi kita. Dan ini adalah otak pemikiran kita. Yang di luar tu yang jadi kan begitu menakjubkanlah, memanglah tiada apa yang tidak menakjubkan dalam kejadian Allah Subhanahu Wa Taala kan, di mana otak emosi kita sentiasa dijaga oleh otak pemikiran kita. Sebenarnya kita ni macam terkawal emosi kita ya dalam waktu kita tenang kan, tetapi ada waktu kita ni hilang akal, dikuasai emosi ya. Dalam bahasa Inggeris dipanggil flip your lip. Ini maknanya otak pemikiran kita ni dah terputus hubungan dengan otak emosi yang mengawal. Ini kadang-kadang berlaku sebab kadang-kadang ada benda yang menjadi trigger ataupun benda yang pantang untuk nenek ya, dia bypass pula otak pemikiran kita, terus pergi otak emosi. Jadi pada waktu inilah orang tu tengah rasa berserabut sangat. Jadi sebenarnya pada waktu ni ya, apabila kita membantu mereka menamakan emosi mereka, mereka pun macam sebenarnya bila name it, kita akan tame the emotion. Sebab kalau kita fikir kat mana kita punya nak namakan tu perlu menggunakan language center kan, perlu menggunakan bahasa kata-kata. Dia berada di otak pemikiran, di thinking brain kan, kita punya Broca warna K tu. So kita akan activate sebenarnya. Kita akan cakap, awak sedih kan? Dalam hati dia pun cakap, aku sedih ya. So dia macam menggunakan otak pemikiran dia. Jadi dia akan balik semula lah pemikiran yang telah hilang akal sekejap tu dia kembali. Sebab tu juga kalau kita dalam keadaan beremosi kan, kita Okay. Dr. Umi, ada gangguannya.
Okay, sementara kita menunggu Dr. Umi, saya sambunglah cerita tadi tentang pemuda yang meminta Rasulullah untuk berzina kan. Okay, mafhum hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang pemuda datang menghadap Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina. Orang yang ada di sekitarnya menghampiri dan memaki, celaka engkau. Setelah Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mendekatinya, pemuda itu pun menghampiri dan duduk mendekati baginda. Lalu baginda bertanya, apakah engkau suka apabila zina itu terjadi pada ibumu? Pemuda menjawab, demi Allah aku tidak suka wahai Rasulullah, kiranya Allah menjadikan aku tebusanmu. Beliau membalas, begitu juga setiap orang. Mereka tidak suka apabila zina itu terjadi pada mereka. Dan seterusnya hadis ni Rasulullah tanya, adakah pemuda itu suka jika zina itu terjadi pada adik perempuannya? Dan jawapan sama diberi. Dia tak suka. Lepas tu Rasulullah tanya, adakah kamu suka kalau zina itu terjadi kepada makcikmu? Jawapan yang sama. Pemuda itu tidak suka. Dan hadis ni diakhiri dengan Rasulullah berkata Rasulullah letak tangan baginda dekat dada pemuda itu dan berdoa, ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan lindungilah farajnya. Setelah itu pemuda tersebut tidak menoleh sedikit pun kepada hal-hal yang haram. Kita dapat lihat Rasulullah tak marah. Rasulullah bahkan mempersilakan pemuda itu dekat dengan baginda. Ini cara Rasulullah mengiktiraf emosi tapi tidak mengiktiraf situasi atau keinginan pemuda tersebut. Sedih kan? Silakan Dr. Umi. Saya minta maaf ya, saya keluar masuk. Tapi okey, nasib baik Aimi. Aimi pun boleh menambah lagi dengan hadis yang menarik yang menerangkan betapa Rasulullah tu seorang yang sangat tinggi empati dia. Sebenarnya memang rasanya orang yang paling hebat dari segi empati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kitalah yang perlu banyak belajar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya katakan tadi, jadi kita membantu sebenarnya kan proses di mana bergabungnya dia berhubung semula otak pemikiran tadi, thinking brain dengan emotional brain. Bolehlah dia, sebab tu kita kadang-kadang kira 1, 2, 3 kan. Dikatakan tu perlu ubah duduk, sebab kalau kita tengok otak pergerakan kita pun dekat thinking brain kan. Kita punya motor area dekat thinking brain. Jadi sebenarnya semua tu nak activate thinking brain kita supaya bertaut semula dengan emotional brain. Jadi kita ada ruang untuk berfikir apa tindakan kita yang seterusnya. Jadi saya rasa mungkin ya saya pun memang dah sampai ke penghujung sebenarnya slide tadi yang saya rasa memang itulah perkongsian saya Aimi dan sahabat-sahabat semua. Okey, ada soalan doktor daripada Cik Puan Ainul Husna. Dia kata, ada orang merasa tidak ingin meluahkan kerana padanya luahan pada insan itu hanya mengaibkan dan membuka sisi buruknya. Lebih-lebih lagi sekeliling yang cepat menghukum, menyebarkan luahannya negatif dengannya dan telah awal-awal meletakkan expectation yang tinggi. Takkan orang macam kamu rasa benda tu? Contoh dialog, sehingga orang itu merasa tidak percaya pada orang lain untuk meluah. Merasa luahannya hanya menambah besarkan masalahnya. Merasa luahannya hanya mengaibkannya. Merasa luahannya hanya menjatuhkan self-esteem, self-esteem. Apa pandangan doktor? Ya, betul. Ya, terima kasih Ainul. Ini memang kan sebab kan apabila kita bercakap dengan orang-orang yang tidak memberi sokongan emosi yang baik kan, sebab tu memang akan rasa macam ni. Memang terbantuklah nak cakap. Maksudnya kita dihakimi pula kan. Emosi kita diketepikan. Macam cakap, awak boleh rasa macam ni. Kenapa awak boleh? Awak patutnya orang yang sabar, kenapa nak rasa marah contohnya kan. Ataupun macam-macam lah orang boleh berkata kepada kita. Jadi dan mungkin viralkan lagi. Sebab itulah saya rasa memang tidak empati ini adalah akhlak yang sangat tidak bagus. Ya, sebab dia tidak memberi sokongan dan juga kalau kita empati kita tidak akan mengaibkan orang tu lah, menjaga kerahsiaan kan. Jadi memang
memang kita perlu memilih sebenarnya untuk mendapatkan sokongan emosi ni. Bila kita ada masalah, kita perlu tahu siapakah sahabat kita yang boleh memberi sokongan emosi. Antara orang di sekeliling kita, kita perlu kenal pasti. Ada orang yang memang dia ni memang boleh tolong kita secara praktikal. Tapi dia memang tak tahu, dia tak ada skill nak mendengar emosi. Jadi kita janganlah cerita pada orang tu sebab kita cerita nanti jadi lagi stres ada kan. Jadi kita perlu mengenal pasti rakan-rakan kita ni dan siapa yang boleh memberi sokongan emosi, dan kita, tapi kalau boleh kita sendiri naklah menjadi orang yang boleh memberi sokongan emosi sebab dalam keadaan sekarang ni ramai orang yang memerlukannya. Jadi harap sahabat yang berada di sini semua mungkin dah boleh lah lepas ni kan Aimi, cuba-cuba memberi sokongan emosi kepada orang. Tapi sangat pentingnya, terutama dalam konteks ibu bapa contohnya kan, bayangkan kalau kita tidak dapat memberi sokongan emosi. Dia sebenarnya tidak mudah ya. Saya sendiri rasa sebagai pakar psikiatri, memberi sokongan emosi pada orang lain lagi mudah dari memberi sokongan emosi pada anak-anak kita sendiri. Kan sebab dengan anak-anak ni kita banyak emosi kita, tapi kita cuba sebab kita macam fikir sebab kita ni macam rasa kita sebagai emak, ya Allah kenapalah anak aku buat macam ni. Kita nak empati kepada apa yang dia rasa, dia tidak mudah dengan orang lain. Sebab tu kadang-kadang bantuan profesional tu lagi penting, perlu, sebab profesional ni boleh neutral. Dia tak ada banyak emosi di sebalik nak memberi sokongan emosi tu juga kan. Jadi bila kita ni dengan anak-anak contohnya, kalau kita tidak dapat memberi sokongan emosi, katalah bila bagi kita lagi jatuhkan self esteem dia macam yang Ainul tanya kan, kita lagi cara kita cakap tu lagi menstreskan anak kita. Bayangkan anak kita tak nak cakap lagi dengan kita, atau pasangan kita berhenti dari bercakap dengan kita, atau sahabat kita ataupun pekerja-pekerja, bukan pekerja, maksudnya rakan-rakan sekerja kita berhenti dari share dengan kita kerana kita ni orang yang sangat dismissive kan, tak tahu memberi sokongan emosi. Itu saya rasa satu yang sangat menyedihkan, dan itu yang kita tak naklah dia berlaku Itulah kemahiran kita, cuba meningkatkan kemahiran kita memberi sokongan emosi tadi supaya orang selesa bercakap dengan kita, dan juga supaya kita ni sebenarnya mencontohi Rasulullah SAW dalam menjadi orang yang sangat tinggi empatinya. Sunnah yang dilupakan doktor. Betul. Okey doktor, soalan daripada Yahani Ali. Ada kalanya kita turut beremosi setelah mendengar cerita si pengadu. Bagaimana nak bersifat cool supaya kita tak jadi batu api kepada pengadu tersebut? Silakan. Kita nanti takut kita pula jadi batu api Jadi sebenarnya bila kita katalah memang bila kita mengiktiraf emosi, kadang-kadang macam kita bersetuju dengan emosi dia kan, tapi kita tak semestinya bersetuju dengan situasi. Tapi kadang-kadang dia boleh kelihatan seolah-olah kita bersetuju dengan situasi tu. Macam seolah-olah kan mestilah awak rasa macam ni, macam seolah-olah kita backing dia kan, macam tu yang mungkin dimaksudkan, macam kita jadi macam batu api pula Tetapi sebenarnya the next step daripada tu, selalunya kita akan bantu dia melihat buruk dan baik. Macam yang tadi kan, macam contohnya jadi kalau dah macam ni, apa yang kau rasa terbaik untuk dibuat? Kita macam cakap macam tu kan, apa yang terbaik sebenarnya yang awak perlu buat. Katalah dia bergaduh dengan suami kita tak naklah mesti kau sedih kan suami kau buat macam tu, contohlah kita cakap. Tapi kita tak nak jadi batu api dia bergaduh dengan suami dia kan. Kita cakap, jadi kita akan cakap so apa yang kau rasa yang terbaik untuk kau buat. Lepas tu kau rasa, kita boleh cakap, kita kena tengok dari point, kau rasa ada tak kemungkinan suami kau betul kan. Kita bagi dia nampak balance pula. Kena adil dengan adil, sebab kita nak facilitate dia tengah emosi. Lepas kita kena iktiraf emosi tu, kita bagi dia nampak balance. Kau rasa ada tak cara lain kemungkinan? Agaknya kau rasa suami kau tengok macam mana keadaan ni, apa yang dia rasa. Itulah tanggungjawab kita seterusnya, jadi facilitator kan. Okay. Tapi menariklah bila doktor kata bila dia mengadu tentang suami, antara 6 level tadilah yang saya perasan yang menormalkan. Jangan normalkan yang tak elok. Macam ada orang dia cerita tentang suami, dia pun suami aku pun macam tak elok. Kalau dia kata
Aku bengang betul. Lepas tu tadi aku merajuk tak cakap dengan dia. Kita tak boleh, normal lah tu. Dah tak cakap dengan suami 3 hari. Tak boleh lah cakap macam tu kan. Tadi kita cakap, mesti kau sedih sangat kan sampai tak cakap dengan suami 3 hari. Kan kita buat refleksi kan. Tapi kau rasa macam mana? Sampai bila kau ni? Jadi kita, lepas tu barulah ruang kan. Ruang untuk kita berbincang, membantu dia. Yang tadi itulah, I think kita expert je nak membantu dia penyelesaian apa semua tu kan. So, kita boleh buat selepas tu. Okey. Soalan seterusnya. Assalam. Bagaimana nak apply cara ni dalam menghadapi pesakit? Contoh nak inform tentang diagnosis. Okey. Ya, kat sini mungkin ini ramai doktor juga kan. Jadi kita memang bila kita nak memberitahu tentang diagnosis, contohnya breaking bad news, ya memang sangat penting kita bersedia akan ada emosi yang akan timbul. Kadang-kadang kita tengok tak ada pula emosi sebab orang tu tengah numb ataupun denial. Tapi ada waktu mungkin dia terdiam, mungkin dia terkejut, mungkin dia menangis. Jadi pada waktu tu selalunya sitting with tu diperlukan. Maksudnya perlu memberi ruang untuk berdiam diri supaya dia boleh proses emosi. Ini sebenarnya satu yang sangat penting sebab kadang-kadang kita memanglah kan kita tak ada masa kan, tapi kita sebenarnya bila nak breaking bad news kita perlu memberi sedikit masa tu adalah perkara paling besar kita boleh beri pada pesakit. Kalau kita tengah breaking bad news, aku kena ada 30 minit ni nak cakap dengan patient ni, tak bolehlah 5 minit ke kan. Jadi kita perlu sitting with dulu, biar dia menangis ke, kalau dia menangis bagi tisu. Kalau dia tengah terkejut atau tanya, puan rasa macam mana sekarang? Kan saya memberi ruang sitting with tu. Jadi kita tak mau terus cepat, okey puan sekarang ni saya nak bagi tahu apa option treatment yang ada. Dia dah tak boleh dengar dah pada waktu tu ya. Sebab tu banyak pesakit dia terus tak datang sebab dia mungkin dia dah tak dengar yang selepas tu kita dah cakap 4 option yang ada. Dia dah dalam emosi dia tak settle lagi ya. Jadi selalunya kita akan bagi dia ruang, tanya dia, puan boleh ke saya teruskan? Dia, puan saya tak dapat bayangkan apa yang puan rasa ke kan, ataupun apa-apalah yang kita nak cakap kan. Dan lepas tu bila kita dah beri ruang tu barulah kita bagi cakap, puan boleh ke kita cakap option of treatment. Dan seeloknya bila kita cakap tu biarlah kita tulis juga sambil bercakap dan beri kertas tu kepada pesakit untuk bawa balik. Sebab nanti dia tak ingat, sebab dia dalam keadaan sangat emosi, bila balik dia nak rujuk semula apa yang kita tulis, rawatan pertama ni, kedua ni, ketiga ni. Tak apa kalau tak faham nanti boleh tanya balik, boleh rujuk kat sini ataupun bagi brosur ke apa. Jadi itulah sebenarnya yang sangat penting, beri mereka ruang untuk dan beri mereka ruang untuk merasai emosi dan juga ruang untuk kita memberi sokongan menggunakan teknik-teknik yang kita dah go through tadi. Okay. Soalan seterusnya boleh doktor? Boleh. Okey, daripada Dr. Ros Faizah Hanim, apa pandangan doktor jika seseorang itu meluahkan emosi di media sosial? Adakah sesuai untuk memberi sokongan emosi hanya melalui tulisan di media? Silakan. Okey, ini satu soalan yang memang sangat relevan lah sekarang kan, sebab ramai orang meluahkan emosi di media sosial. Tadi kalau kita cakap even orang perseorangan pun kita kena pilih kan. Dalam sekitar kita ada kawan baik 5 orang, kita kena tahu yang ni aku sesuai cakap ni, yang ni aku boleh dapat pertolongan ni. Kita kena kenal orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita macam mana ya. Itulah sebab sokongan ni sebenarnya dia bukannya setakat kita meminta ya, kita kena tahu orang tu boleh memberi ataupun tidak. Betul tak? Katalah ya, saya nak makan nasi biryani lah contoh. Kalau saya minta dari orang yang tak pandai masak nasi biryani, dia tak boleh bagi pun. Ataupun katalah Aimi perlu bantuan pinjam duit ya. Aimi cakap elok dengan penuh sopan santun nak pinjam 1 juta dari saya pun tak boleh bagi. Betul tak Aimi? Jadi sokongan ni perlu diminta dari orang yang boleh memberi, barulah kita dapat sokongan tu. Jadi bukanlah sokongan tu setakat saya tak dapat sokongan kerana orang tu tak boleh beri sokongan tu, dia tak ada kemampuan nak beri ya. Jadi kita perlu kenal pasti. Jadi kalau dalam media sosial ni kita tak tahu orang di luar tu berbagai-bagai ya. Kita tak tahu siapakah yang sebenarnya boleh memberi. Mungkin ada yang boleh beri sokongan emosi, tetapi mungkin ada juga orang yang sangat dismissive, orang yang very judgemental. Jadi sanggupkah kita membiarkan diri kita macam mana nak cakap ya?
You sanggup ke macam bagi orang tembak? Okey, tembak saya kalau sanggup, silakanlah ya. Tapi bagi saya ini bukanlah satu cara yang baik meluahkan emosi di media sosial, kerana kita tahu ramai orang yang tidak tahu memberi sokongan emosi itu dan dia hanya mencederakan diri kita, mencederakan perasaan kita yang memang sudah tercedera. Jadi kita perlu memilih siapa yang kita nak luahkan perasaan tu, dan jika orang tu tiada, itulah pentingnya mendapatkan sokongan profesional yang kerana profesional ni mereka terlatih untuk memberi sokongan emosi. Dan katalah kita ada masalah di tempat kerja kan, kita cakap selalu pesakit akan tanya, saya patut bagi tahu pada siapa ya? Jawapan saya ialah kita kena pilih adakah memberitahu orang tu akan menyebabkan you dapat sokongan. Adakah orang tu perlu tahu untuk you dapat sokongan. Kalau orang tu tak perlu pun tahu. Dia tahu ke tak tahu, tak memberi kesan pada you, tak payahlah. Kalau you rasa tak perlu pun beritahu semua masalah pada mereka. Tapi kalau dia ni memang perlu tahu masalah saya, kalau dia tak tahu saya susah, kalau dia tahu saya akan lebih dapat sokongan, bagi tahulah orang tu ya. Terus dia macam soalan yang sangat sesuai untuk elak kita masuk kepada mengumpat. Betul tak doktor? Macam kita bercerita dengan orang kerana kita untuk mendapat sokongan, bukan kita untuk teruskan. Ya, betul. Tak ada tujuan kan? Kita tak perlu nak ada masalah, semua orang kita nak cerita hanya nak kita nak rasa lega, kita rasa lega kan? Tapi kita mungkin dalam masa tu kita mengaibkan orang yang kita cerita kan? Bukan itu tujuan kita. Luahkan perasaan ni perlu dengan objektif untuk membantu kita kan? Membantu kita melegakan emosi kita dan juga mungkin mencari penyelesaian dan sebagainya. Sebab itulah kadang-kadang dah selesai dah cerita dengan orang ni, nak cerita lagi dengan orang ni sampai semua orang tahu, itu bukanlah apa yang kita galakkan lah. Okey. Daripada Cik Puan Ratu Balkis, bagaimana seorang suami memahami emosi isterinya? Maksudnya memahami wanita yang sentiasa emosi yang tidak stabil. Okey, silakan doktor. Ini kena kursus untuk suami pula kan? Ini memanglah ya, kita perlu memahami lelaki dengan wanita ni sangat berbeza kan. Wanita memang kaya dengan emosi. Itu memang dijadikan Tuhan. Memang wanita ni sangat kaya dengan emosi. Kita sangat lebih sensitif lah dari lelaki. Lelaki ni cara dia ada emosi tapi dia cara dia lain. Dia memang, kita ni berfikir bercakap kan. Kebanyakan kita ya kita dah cakap baru dapat jawapan. Lelaki ni mereka akan diam dulu, tuk dah dapat penyelesaian kan. Dan juga memang sangat sukarlah lelaki ni nak memahami emosi isterinya ya. Jadi tapi dalam konteks ni, wanita juga memainkan peranan untuk membantu suami memahami emosinya. Macam yang saya kata tadi, hubungan ni dua hala ya. Saling faham memahami. Maksudnya ada seorang yang cuba memahami, ada orang yang cuba memahamkan. Kita tak boleh harap suami ni kena faham aku tapi kita tak pernah cuba memahamkan dia. Itu tak fair kepada seorang suami ya. Macam kita kata, patutnya tahulah isteri dah diam tu, tahulah nak buat apa. Kan? Macam kita harapkan dia boleh baca fikiran kita. Itu satu yang tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi bagaimana wanita boleh bantu suaminya adalah wanita ni berusaha berinteraksi bagaimana berinteraksi dengan suami. Okey, bersama saya lagi. Okey, saya teringat perkongsian semasa saya belajar dulu dekat kelas tafakuh. Apabila ustaz menafsirkan ayat Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa, dan lelaki itu lebih kuat daripada wanita. Tetapi sebenarnya menarik kataan Al-Qawwam tu, dia bukan kuat. Dia maksudnya dia membangunkan. Dia bukan Ar-Rijal Quwwatun ataupun aqwa minan nisa. Dia Qawwamuna 'alan Nisa. Dia qiyam, dia membangunkan wanita. Maknanya lelaki di sebalik ayat tu sebenarnya Allah nak suruh kena cuba memahami wanita. Kan bila dia sedih, dia adalah tempat suami adalah tempat isteri bergantung. Sebab tu ustaz kata kalau suami isteri tu PJJ ataupun long distance relationship, duduk berjauhan, lelaki ni qawam dia kurang.
sebab dia tidak dapat berada dengan isterinya pada bantuan fizikal, bantuan emosi ketika isteri itu memerlukan. Dia tidak dapat membantu isterinya qiyam ataupun berdiri bila emosi. Silakan doktor, saya serahkan kepada Kan tadi kita cakap, jadi isteri ni mempunyai tanggungjawab nak fahamkan suami dia lah. Macam mana nak fahamkan tu pun ada, itu mungkin itu pun satu sesi tersendiri ya, sebab kita tak boleh, cara kita bercakap tu nak bagi seorang suami faham tu bukan mudah. Sebab kalau kita cakap tu dengan cara macam contohnya, itulah abang ni tu tak faham pun saya kan, ataupun abang ni bukannya nak tolong saya, terlampau banyak macam cakap macam tu, suami akan defensif ya. Kita sebenarnya nak cakap tu, saya sebenarnya rasa risau kalau abang balik lambat tak call saya. Dia berbeza dengan kita cakap, abang kan kalau balik lambat tak ada pun nak call saya. Ya, nampak tak beza dia? Yang itu suami macam bengang lah, dia macam tak memahami pun perasaan kita sebab dia tengah bengang sebab dia kena tuduh. Jadi dia sampai bila pun tak faham. Tapi kalau kita cakap, abang, saya kan rasa risau lah kalau abang balik lambat tak call saya. Jadi dia memahami isteri ni rasa risau kalau dia balik lambat tak call. Jadi lain kali mungkin dia akan call. Tapi tak semestinya dia terus berlaku ya. Kita kena macam sentiasa macam ingatkan lagi, kalau kan dah cakap semalam saya kalau abang tak call saya risau, tak nak lah macam tu kan. Macam kita ulangkan lagi, memang saya risau. Kalau dia masih tak ingat, kita masih tetap cakap dengan cara macam tu, menerangkan apa emosi kita apabila dia bertindak macam tu ya. Kita gunakan ayat saya rasa apa bila dia buat apa. Ataupun kita boleh gunakan, saya kan suka kalau abang balik lambat abang call saya. At least saya tak adalah risau sangat. Macam tu kan saya suka. Jadi dia tidak rasa dituduh tak call ke apa ke. Jadi kita ni memainkan peranan yang sangat besar untuk membantu suami memahami kita. Itulah sebenarnya indahnya perkahwinan ni, sebab kita dua makhluk berbeza. Kita perlu kemahiran yang banyaklah nak hidup dengan makhluk yang bernama suami ni ya. Katalah sampai saya pun sampai sekarang, katalah walaupun tahu teknik-teknik ni, ada waktu menjadi, ada waktu tak menjadi kan. Kita memang begitulah lumrah kita hidup berpasangan orang kata. Saya kira dekat luar pun ada buku macam Men are from Mars, Women are from Venus kan doktor. Buku yang bagi saya agak sesuai untuk dibaca lah. Lelaki dan perempuan untuk mengetahui cara berkomunikasi. Okey, soalan seterusnya doktor, apa perkara terbaik yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ada masalah tapi tak dapat cari orang yang sesuai untuk diluahkan sebab memang terbuka rahsia keluarga dan sebagainya? Bolehkah simpan sahaja sendiri dan just berdoa? Ya, okey. Ini kalau tengoklah keadaan masalah tu kan, kalau kata masalah tu sebesar mana, mungkin dia kadang-kadang orang memang pun awal-awal tu dia akan cuba simpan sendiri, cuba doa. Tapi mungkin ada waktunya memang perlu mendapatkan sokongan kan. Sebab apa dapatkan sokongan ni sebenarnya? Dia kadang-kadang bukan dapat selesaikan masalah, tapi dia bantu kita proses. Dia macam seolah-olah macam ni lah. Fikiran kita ni berserabut kan. Dia macam bayangkan macam kita ni kadang-kadang bila masalah banyak ini macam laci yang berselerak. Betul tak Amy? Laci berselerak, cari barang pun tak jumpa. Rasa ada, tapi cari-cari tak jumpa kan. Kadang-kadang bercakap ni seolah-olah kita ni keluarkan laci tu, keluarkan semua. Lepas tu kita tengok, ini sampah sebenarnya, buang je. Tengok jumpa dalam tu ada duit pula RM100, jumpa mutiara ke, ada emas lama. Dia tersimpan ya, permata-permata tu dalam diri kita bila kita dah lebih clear pemikiran kita. Jadi itu adalah analogi yang saya boleh beri. Mengapa kadang-kadang berkongsi masalah dengan orang yang dapat memberi sokongan emosi ni dapat membantu kita. Sebab dia membantu kita memproses emosi kita dan mencari jalan keluar. Dan kalau tak ada orang di dalam keluarga yang sesuai diluahkan, itulah peranannya profesional iaitu orang yang sangat neutral menjadi orang tengah. Kalau ada orang tengah di kalangan keluarga, itu pun kita boleh manfaatkan lah kan. Sebab tu kalau kita lihat kan dalam ayat Al-Quran memang cakap kalau orang tu ada masalah keluarga boleh mendapatkan pertolongan. Dan kalau semua berniat baik, Allah akan membantu memberi jalannya. Saya pun tak ingat ayat mana, tapi
Mungkin kalau Aimi ke siapa-siapa boleh bantu, tapi lebih kurang maknanya memang digalakkan dan ada waktunya perlu untuk mendapatkan pertolongan. Menariknya firman Allah tu setiap ada yang berniat baik kan doktor. Maksudnya kita kena pilih betul tak? macam doktor cakap. Suspend juga pula saya. Betul doktor. Tapi memang kan ada kan. Betul. Takut saya tersalah. Tapi memang berniat baik tu. Maksudnya betul lah cakap doktor, kita kena pilih siapa yang kita nak menceritakan. Nah, kalau suami isteri bergaduh pun takkanlah kita nak cari orang yang memang nak jatuhkan rumah tangga tu. Okey doktor, soalan terakhir saya kira daripada Ainul Husna lagi doktor. Apakah bagus bila ada orang yang lebih memilih untuk telan dan tidak meluap? Orang itu lebih selesa tidak meluahkan dengan asbab orang sekeliling yang toksik dan cepat menghukum dan suka cakap belakang. Apakah bagus pada orang ini untuk terus dengan rasa selesa itu? Selesa telan lah. Selesa menelan ya. Menelan ni ada, kita tengok apa maksudnya. Kalau menelan tu macam dia macam suppress ya, macam sebenarnya dalam hati tu membuat-buat macam katalah ya, dia marah sangat, macam ada kuda, macam kata ada kuda berlari-lari yang macam nak berperang ya, macam kuda perang nak berlari-lari, tapi dia simpan sebab tak boleh ya. Nanti kuda ni mesti akan melompat keluar juga. Tunggu je lah masanya. Ya, kita tak tahu dia akan melompat keluar dengan cara bagaimana. Tetapi jika orang ni tidak meluah tapi dia boleh handle emosi dia, dia seolah-olah dia boleh lapangkan dada dia, kuda ni seolah-olah boleh berlari dari padang yang luas. Dia macam seolah-olah dia boleh proses diri dia. Aku memang rasa tak selesa ni tapi aku boleh handle benda ni ya. Aku cuba maafkan ke. Dia adalah teknik-teknik dia kan. Aku cuba macam manalah yang dia rasa macam seolah-olah dia dah boleh berlapang dada. Kuda dia tu ada, marah dia tu ada, tapi boleh berlari di padang yang luas. Saya bagi analogi ni itu tak apalah, dia dah rasa selesa, tak apa. Tapi kalau dia rasa dia menelan dengan membuat-buat tu, dibimbangkan satu hari nanti dia akan meletup lah. Itu yang kita takut ya. Dapat bayangkan tak? Sama ada dia boleh handle ke tidak, dia kena nilaikan benda tu. Sebab telan ni boleh ada dua maksud. Kalau dalam istilah psikologi, sama ada telan ni adalah suppression, macam tak kan, suppression, ataupun telan ni adalah acceptance, making room for the difficult thoughts. Ada perbezaan di situ. Acceptance. Okay. Ada red flag ke doktor? Kalau orang yang selalu suppress ni, ada red flag tak yang maksudnya dia mungkin kena dapatkan khidmat profesional? Ada tak red flag? Ya. Kalau dia rasa macam dia salah, mungkin dia rasa dia mungkin ada gejala-gejala dia stres ya. Maknanya dia sebenarnya masih suppress. Contohnya gejala stres ni banyak kan, dia rasa tidur tak lena ke, dah ada berdebar-debar ke, badan sakit-sakit ke kan. Sebab dia simpan tapi dia manifested in different way. Atau dia rasa dia cepat marah ke, dia sensitif ke kan. Dia rasa dia handle benda tu tapi sebenarnya ternampak gejala tu. Itu mungkin tanda dia perlu bantuan. Janganlah dia suppress. Sebab kalau jangan suppress telan macam tu, tapi kalau memang dia rasa dia telan tu, dia dah memang nampak dia bertenang kan, aku boleh handle benda ni, aku cuba nak maafkan ke, aku cuba nak belajar menerima, aku memang sedih tapi tak apa kan, sebab aku reda. Sebab reda ni tak semestinya tak sakit kan. Kita sakit, kadang-kadang kita sakit tapi kita belajar reda. Kalau dia kadang-kadang memang very thin line kan kat situ Aimi, nak bezakan ya. Tapi kita kena ada awareness ataupun kita kena perhati, tu yang kita kena buat refleksi diri. Aku okey ke tak, macam mana ya. InsyaAllah macam tu. Saya rasa pengisian malam ni sangat padat, terlalu banyak dan sangat menyeronokkan lah tajuk. Ada kata-kata terakhir daripada doktor? Okey. Mungkin kata-kata terakhir saya rasa lah ya, sekarang ni, dunia sekarang ni, empathy adalah apa yang semua orang perlukan, sangat-sangat apa yang dunia ni sangat-sangat perlukan. Dan insyaAllah marilah kita bersama-sama menjadi orang yang tinggi empatinya seperti Rasulullah SAW.
Okay, terima kasih kepada Dr. Umi Azmin Silim. Jazakillahu khairan kathiran. Okay, saya kira para pendengar tadi, saya buat kesimpulan sikit lah. Tindak balas emosi ni ada 4 jenis. Menolak emosi, mengikut emosi, mengenetikan emosi dan mengiktiraf emosi. Yang kita nak amalkan selepas ni, itu empati, mengiktiraf emosi. Sunnah yang dilupakan. Okay, level empati pula ada 6, minta maaf. Okay. Pandanglah 6 tu. Cumanya saya teringat 2 sifat Rasulullah. Apabila Rasulullah salam, Rasulullah takkan lepaskan dulu genggaman. Empati Rasulullah sampai tak lepaskan genggaman dulu. Dan bila Rasulullah berkata, Rasulullah memalingkan semua badan baginda. Itu cara Rasulullah empati yang paling simple lah. Maksudnya bila orang cakap kita pandang, bukan kita tengok handphone atau apa semua kan. Okay, saya kira Dr. Umi dah ceritakan sangat banyak. Mari kita amalkan selepas ni. Sebelum kita akhiri talk kita pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Asmin sebagai AJK Teknikal. Terima kasih kepada para hadirin yang setia bersama kami daripada awal hingga akhir. Teruskan bersama page Gerakan Wanita Sejahtera untuk pelbagai info kesihatan yang menarik. InsyaAllah Ramadan ni ada pelbagai lagi pengisian. Topik next untuk talk bersama Dr. Anda akan diteruskan selepas raya pada 21 Mei. Bayang hitam di mata, apa maksudnya? Dan sekali lagi saya nak minta para hadirin untuk like, share dan follow FB page Gerakan Wanita Sejahtera. Saya Aini Asfina, minta maaf atas sebarang kekurangan majlis. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Doktor.